Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya dapat menyambung lagi kuliah subuh di Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama dalam siri tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Karim, tema ayat-ayat seruan. Pada bulan lepas saya telah memulakan dengan ayat yang pertama di dalam Al-Quran, seruan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 surah Al-Baqarah. Ini ayat pertama, datang dalam bentuk seruan. Dan saya dah bincang pada kuliah yang lepas, ayat seruan ini adalah ayat yang paling efektif untuk menghidupkan hati, untuk menghidupkan jiwa, untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Saya dah sebut di antara channel-channel yang terbuka luas kepada semua manusia, khususnya kepada orang telah Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Channel berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahul Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan berdiri di atas kaki sendiri. Meminta pertolongan padanya kerana dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam, dan kita bergantung kepadanya di setiap masa dan ketika dan tempat. Channel-channel yang anda sebut pada kuliah yang lepas, nombor 1 melalui solat 5 waktu fardu dan solat-solat sunat yang lain. Pada dalam solat itulah kita berdoa, bermunajat, memohon hidayat. Ayat dalam bentuk berkomunikasi secara direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah yang aku sembah, kami sembah. Dan kepada Engkau hanya Allah yang kami minta pertolongan. Direct komunikasi, berbual dengan Allah SWT, dan Allah menjawab setiap ucapan kita dalam surah Al-Fatihah itu, seperti disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa setiap ketika dalam solat atau di luar solat, berdoa kepada Allah Taala berarti kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir, zikir dengan segala bentuknya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mengingati Allah setiap masa dan tempat, di dalam salat dan di luar salat. Kita berkomunikasi dengannya, mengingatinya, maka kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu channel ketiga, kerana Allah sendiri menyuruh kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Nabi, penghulu segala makhluk, dan diberi kepadanya mukjizat yang terbesar Al-Quranul Karim ini. Maka berselawat kepada Rasulullah SAW itu, maka kita bersama malaikat dan juga bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berselawat, malaikat berselawat, kita berselawat, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberi rahmat, malaikat meminta ampun, kita meminta rahmat, ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesejahteraan, itu makna selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan channel yang keempat, dengan membaca Al-Quran Karim. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, ba sampai An-Nas, huruf sin terakhir dalam Quran, itu namanya Al-Quran Karim. Maka kita membacanya berarti kita membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Khususnya lagi kita mencari ayat-ayat yang dinamakan seruan. Salah satu bentuk ayat-ayat Al-Quran ini ialah ayat seruan. Supaya kita dapat nak menghidupkan hati kita, kita sedang berkomunikasi dengan Allah setiap masa. Dalam Al-Quran ini ada doa-doa yang dibaca oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dalam Quran ada hukum-hukum. Dalam Quran ada panduan-panduan kehidupan. Dalam Quran ada cerita-cerita, kisah-kisah yang boleh diambil iktibar oleh umat-umat dahulu. Maka inilah channel-channel kita untuk berkomunikasi secara live dengan Allah SWT tanpa ada wasitah, orang perantaraan. Sebab kita makhluk Allah SWT dan kita ditugaskan untuk menjalankan segala perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjauhkan diri daripada larangan Allah SWT yang juga diturun di dalam Al-Quran Karim kepada Nabi Muhammad SAW ini. Maka bila kita menyelidik ayat-ayat yang berbentuk seruan ini, kita akan cuba mengulang-ulangi dan merasai dan menjiwai ayat itu sebenarnya bukan dituju kepada orang lain. Semua manusia. Kita yang dinamakan manusia ini, Allah menyebut nama kita. Wahai manusia. Itu maksudnya ya ayuhan nas. Itu satu jenis, satu kategori seruan Allah di dalam Al-Quran Karim. Jadi kita dah mula dengan ayat pertama, ya ayuhan nas. Bila kita jumpa seruan macam itu, berilah perhatian, bukan untuk orang lain. Sekiranya kita rasa kita ni manusia yang waras, cucu-cucu kepada Nabi Adam AS, maka dengarlah ayat itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Allah menyeru kita. 1400 tahun dulu diturun pada Nabi Muhammad, seruan itu live. Hidup. Sekiranya kita membacanya dengan sedar. Bukan ayat itu untuk orang lain. Bukan cerita tentang Bani Israel. Kepada kita yang masih hidup ini. Kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada orang Islam sebelum itu. Dan selepas itu sampai kita sekarang, sampai hari kiamat. Semua namakan manusia tergolong dalam seruan tadi. Ayat-ayat ya ayuhan nas ini telah dikumpulkan. Bermula daripada surah Al-Baqarah ini. Ayat nombor 21. Kita akan insya-Allah follow lah Ustaz di dalam kuliah subuh. Ustaz fokus kepada tema ini. Masih di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ini, ya ayuhan nas ada disebut dalam ayat 21 dan juga ayat 168. Dalam surah Al-Baqarah ada dua sahaja. Dua kali berulang. Ya ayuhan nas. Dalam bentuk wahai manusia. Jadi hari ini saya akan kupas urutan ayat-ayat seruan ini. Daripada ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Sembahlah Allah. Dan ayat 168, ya ayuhan nas juga. Tapi diselang-seli dengan oleh Allah SWT dengan seruan, ya ayuhallazina amanu. Kita baca ikut urutan. Daripada awal Baqarah tadi, kita jumpa 21. Selepas tu ayat 104. Ya ayuhallazina amanu. Lepas tu, ya ayuhallazina amanu sekali lagi, 153. Boleh catat dah. Kemudian ya ayuhan nas 168. Kemudian ya ayyuhallazina amanu pula 172. Ini 5 ayat yang cuba nak kaitkan antara satu sama lain pada pagi ini. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan kalau ada mushaf terus buka ayat 21 surah Baqarah ini, ayat 104. Ayat 153, ayat 168 dan ayat 172.
Kita lihat 5 ayat ni dulu. Saya dah mula minggu lepas, bulan lepas, dan kita akan sambung melihat apa yang nak diceritakan oleh Allah SWT dalam seruannya. Ulama memberitahu kepada kita apabila kita jumpa ayat-ayat seruan ini, tumpukan perhatian, dengar apa Allah nak beritahu pada kita. Dituju, wahai orang manusia. Satu lagi khusus, wahai orang beriman, alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Adalah tu arahan dia, suruhan dia, larangan dia. Yang amat penting nak disampaikan secara berturut-turut. Jadi kita tengok apa kandungan 5 ayat tadi di dalam seruan Allah SWT. Ini boleh menjernihkan jiwa kita, mengaktifkan sanubari kita, supaya rasa kita segar kerana sedang berkomunikasi dengan pencipta Allah SWT ini, pencipta alam, Allah yang Maha Agung. Kita hambanya sedang membaca, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba. Mungkin selama ini kita baca terjemahan saja. Baca tafsir saja. Tak rasa ayat ini ditujukan kepada kita. Satu, ni ayat undang-undang, ni kerja Tok Hakim. Ini ayat ekonomi, orang berniaga. Satu pun tak ada. Ini cerita Bani Israel. Mana untuk kita? Itu jadi kita cuba nak ubah budaya kita bagaimana berinteraksi dengan Quran. Salah satu cara yang saya nampak mudah dan boleh dilibatkan semua orang yang waras dan faham, boleh berfikir, mari kita baca suruhan-suruhan Allah Subhanahu Taala ini. Jadi dari ayat 21 saya dah cerita pada bulan lepas apa maksud u'budu. Ya ayuhan nasu u'budu, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang mencipta kamu, yang menjaga kamu, yang memberi rezeki kepada kamu, yang memelihara kamu, memberi kesihatan kepada kamu, memberi anak pinak kepada kamu, memberi rumah dan makanan kepada kamu, memberi kenderaan, memberi kekuasaan, segala-galanya daripada Allah. Sebab itu Rabbakum. Allah itu rububiyah, sifat rububiyah, menjaga dia. Dan ingat, Allah ini menghidupkan kamu, dan dia juga yang akan mematikan kamu dan menghitung kamu di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sifat uluhiyahnya iaitu sembah Allah. Uluhiyah, ketuhanan Allah itu yang mesti disembah oleh makhluk ini. Seperti saya sebut sebelum ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk liya'budun. Perkataan yang sama, untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah ciptakan makhluk manusia dan jin ini. Ya, apa maksud u'budu? Kalau orang kafir nak ibadat macam mana? Sebab manusia ada 3 kategori kita belajar sebelum ini. Dalam surah Al-Baqarah, di awal surah itu, orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Dalam tadabbur Al-Quran pada bulan lepas saya sebut, maksud u'budu di sini ialah sembahlah Allah wahai kamu sekalian manusia. Bagi orang yang masih belum lagi kembali kepada Islam, agama asalnya, sama ada dia kufur secara ingkar ataupun kufur tidak ingkar. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak Islam, tapi tidak mengingkari. Ada yang menentang secara terang-terang. Kedua-duanya kafir. Jadi Allah mengajak semua ni. Marilah semua wahai manusia beriman kepada Allah. Beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW yang terakhir ini. Dengan Al-Qurannya dan kenabian yang terakhir, Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu makna u'budu. Sembah di sini maksudnya, datanglah beriman kepada Allah SWT. Percaya pada Al-Quran ini. Percaya kepada Rasul ini yang mengajak manusia menyembah Allah. Sebab tujuan Allah cipta manusia untuk sembahnya. Sekarang Quran mengajak kita semua manusia di setiap masa dan tempat sampai hari kiamat, datanglah ramai-ramai menyembah Tuhan yang Maha Pencipta yang menjaga kita semua. Itu mana satu bagi orang yang belum Islam, yang kafir. Golongan yang kedua, golongan dipercaya kepada Tuhan, dia ada Tuhan, tapi dicampur adukkan
Dia syirikkan, sekutukan Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang dicipta oleh mereka. Yang tadi, mula-mula tadi sama ada ateis, sama ada komunis, yang tak percaya kepada wujudnya Allah, mari percaya kepada Allah. Kalau kamu menentang Allah, sekarang datanglah kepada Allah. Sebab Allah itu memelihara kamu, mencipta kamu, memberi rezeki pada kamu. Golongan yang kedua, dia ada Tuhan, dia ada religion dia ada agama dia. Mana konsep ketuhanan tu ada dalam kehidupan dia. Tapi masih mensyirikkan, menyengutukan kekuasaan Allah itu dengan makhluk yang dicipta oleh Allah. Batu, kayu, dia sembah syaitan dan sebagainya, bentuk Tuhan-Tuhan makhluk yang dicipta oleh manusia itu sendiri. Ini dalam berbagai-bagai agama. Jadi golongan ini, apa maksud suruhan Allah sini? U'budu. Bersihkanlah kamu daripada syirik, tauhidkan akidahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah tauhid, mengesahkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta, Allah lah yang disembah. Ini tidak. Dia tahu Allah cipta dia, tapi dia sembah orang lain. Sembah makhluk. Itu tak kena. Apabila Rabb, rububiyah kita terima daripada Allah SWT, dialah yang bercipta, yang maha agung, yang memelihara kita, maka dialah juga disayangi, yang disanjung, yang disembah, tempat pergantungan. Itu logiknya. Jadi orang musyrik ini yang menyungutukan Allah dengan makhluk-makhluk lain yang dicipta Allah, batu, kayu, syaitan, apa semua ni, tak fair, tak adil, tak logik. Macam mana kamu sembah makhluk? Sedangkan Allah yang memberi kesihatan kepada kamu, Allah yang menghidupkan kamu, Allah yang akan mematikan kamu, Allah membimbing kamu turun nabi-nabi dan rasul-rasul, bawa Quran lagi nak ajar kita, nak selamatkan kita. Jadi golongan u'budu nombor 2 ialah, wahai orang-orang yang musyrik, yang menyungutukan Allah, kembalilah kepada tauhid. Ajaran tauhid itu ajaran Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi-nabi membawa ani'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah yang satu. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. U'budu bagi orang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang telah beriman, masuk dalam ayat ini juga, walaupun disebut manusia. Orang kafir, orang musyrik, golongan kedua yang menyekutukan Tuhan, orang ketiga yang beriman dah ni. Dengar, apa Tuhan suruh? U'budu. Beribadahlah dalam bentuk ibadat khusus dan ibadat umum, dan kehidupan kita ini menjalani kehidupan mestilah ikut peraturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'budu, ubudiyah, penghambaan secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah, al-khudu', mengikut undang-undang syariah Islam. Jadi orang bodoh di sini bermula daripada solat, zakat, puasa, haji, berjihad, mengajar Al-Quran, berdakwah, berbuat kebaik kepada jiran. Semua benda-benda dalam kehidupan kita ini, berjual beli, ekonomi, politik, hubungan antarabangsa, segala urusan, semua ada di dalam ajaran Islam. Maka beribadahlah dengan hidup kamu itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, khusus kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang Islam. Jadi apabila itu saya sudah kupas pada bulan lepas, ayat yang berikutnya khusus dengan disebut kepada allazina amanu. Ayat 153. Saya lompat 104. Pergi kepada 153. Ayat 153 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. 153, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Tadi wahai manusia, wahai sekalian manusia, ini wahai orang beriman. Coba tengok, apa hubungan ayat ni dengan ayat 21 tadi? Berkait rapat.
Sebab ayat ini mengandungi kandungan ubudiyah tadi, penghambaan diri. Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan. Ini saya baca tafsir Ar-Rahman, rujukan saya, tafsir pimpinan Ar-Rahman dan tafsir Ibnu Katsir, dan juga kitab Al-Quran, Tadabbur dan Amal. Ini 3 rujukan utama saya dalam kuliah-kuliah saya, insya-Allah. Terjemah Melayu yang muktamad, yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, JAKIM, yang dipublish oleh JAKIM sekarang, daripada dulu lagi. Pimpinan Ar-Rahman ini rujukan dalam bentuk Jawi dan Rumi ada. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan. Ista'inu, minta pertolongan. Pertolongan apa? Untuk menghadapi susah payah dalam hidup kita ini, untuk menyempurnakan sesuatu perintah dan larangannya. Menjalani kehidupan mengikut syariah Islam. Kita akan menghadapi susah payahnya. Ada yang suruhan, ada larangan yang perlu kita patuh. Untuk menjadikan kita mudah menghadapi semua itu, mintalah pertolongan dengan Allah. Apa minta pertolongan macam mana? Bis sabri was salah. Dengan bersabar dan mendirikan solat. Itu ramuan dia. Untuk menjadi kita gagah dan kuat menjalani kehidupan Islam, mengikut way of life Islam secara kehidupan kita, kehidupan peribadi, kehidupan rumah tangga, keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara dan kehidupan secara perhubungan antara bangsa, sebab kita khalifah Allah di bumi ini. Untuk menjalani arahan-arahan Allah, tugasan yang dia bawa oleh Rasulullah dan diwarisi oleh ulama-ulama, disampaikan kepada umat Islam dan kepada seluruh manusia. Untuk menghadapi semua ini, kita perlu, Allah mengajar kepada kita dalam ayat tadi, sabar dan solat. Ini bentuk ibadat yang disebut ayat 21 tadi. Wahai yang beriman, sekarang sabarlah kamu, bersolatlah kamu untuk menjalani kehidupan bersyariah. Itu maksudnya. Jadi ubudiyah tadi, ubudu rabbakum, bukan solat saja. Kita akan menjalankan sistem hidup. Maka di sini dalam tafsirnya, dengan bersabar dan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai atau menolong orang-orang yang sabar. Okey, saya baca tafsiran daripada pimpinan Rahman dengan footnote kat bawah sebelum saya lebih lanjut lagi. Menurut peraturan undang-undang Allah Azza wa Jalla, bahawa segala pekerjaan yang besar seperti penyebaran agama Islam itu tidak akan berjaya kecuali dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menjalankan usaha pekerjaan tersebut. Kita bukan fikir peringkat pribadi, individual saja, peringkat global, menyampaikan Islam. Rasulullah SAW hidup berkeluarga dan bermasyarakat, memimpin negara, menyebarkan Islam ke seluruh dunia, maka memang perlu kesabaran yang tinggi dan hebat, sebab dia akan diperangi, dimusuhi, dicemuhi, dimaki, dihamun. Serta tabah menghadapi sebarang rintangan dan dugaan. Sebab itu, sesiapa yang tetap teguh serta sabar, bermakna ia telah menurut peraturan undang-undang Allah dan akhirnya ia akan berjaya. Itu nama undang-undang atau sunnatul kaun. Kena ada kesabaran. Kalau tak sabar, mana kita tak boleh hadapi cabaran. Hidup penuh dengan cabaran. Sembahyang pula ialah tiang agama. Ini tafsiran dari pimpinan Rahman. Dan roh sembahyang itu ialah khusyuknya hati orang
yang mengerjakannya kepada Tuhannya. Jadi khusyuk. Dalam solat itu, ruh solat itu ialah khusyuknya. Ini memberi sebesar-besar pertolongan dan semangat yang teguh untuk menghadapi sebarang perkara yang menyulitkan. Rupa-rupanya rahsia untuk senang dalam kehidupan ini, ramuannya pada sabar nombor 1, nombor 2 pada solat. Tapi bukan the movement itu sahaja. Bangun duduk, rokok, sujud. Tapi spirit dia, roh solat itu, ialah khusyuknya. Sesiapa yang khusyuk, itu dia sedang charge bateri dia. Sedang charge rohnya. Daripada roh solat tadi kepada roh kita. Maka kita akan jadi tabah dan kuat menghadapi sebarang perkara yang menyulitkan. Ini rahsia kehebatan sahabat Nabi dan sahabat-sahabat dan perjuangan mereka. Walaupun tu mereka tidak berapa perkasa, tidak kuat sangat, tetapi roh semangat dia kuat. Mereka datang keberanian dengan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sabar menghadapi segala rintangan, berani, sabar dan kuat semangat, maka mereka mencari syahadah. Syahid maksudnya bukti kebenaran iman dia. Kalau dia gugur syahid itu buktinya. Kalau hidup lagi memang dia telah menunaikan janjinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih hidup lagi, terus berjuang pada satu siri ke satu siri dan seterusnya sampai dia syahid ataupun meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut dalam hadis, apabila mengalami sesuatu kesusahan, maka baginda bersegera mengerjakan solat. Ini dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam tafsir ayat yang saya baca tadi. Apabila dia mengalami sesuatu kesusahan, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila mengalami sesuatu kesusahan, maka baginda bersegera mengerjakan sembahyang. Kerana apa? Berkomunikasi. Di situ rokok, sujud, istighfar, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sebab kesusahan yang ditimpa itu sama ada untuk membersihkan dosa kita ataupun memberi pahala sekiranya kita tidak bersalah. Pergi salat, berkomunikasi dengan Allah SWT. Di situ ada syukurnya, di situ ada minta pertolongannya, di situ kita mengaku diri kita bersalah, istighfar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, semua dalam salat. Itu amalan yang saya nampak kurang orang kita faham. Susah sikit, sembahyang ajak. Boleh sembahyang ajak. Yang kita tahu panggil tak imam sembahyang ajak. Kita ni. Jadi kan budaya hidup kita bila susah sikit, tak perlu cari tak imam. Jadi keamalan harian kita, solat hajat, solat taubat, susah senang, buat selalu. Tidak ada kehidupan berlalu tanpa ada hajat kepada Allah Ta'ala. Kita perlu hajat oksigen ni bersih. Kita minta COVID ni pergi cepat-cepat. Pulanglah ke tempatmu wahai COVID. Kami khalifah Allah nak menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Allah SWT. Jangan kamu cuba menghalang. Tapi sekiranya engkau tentera Allah, jalankan tugasmu. Dan jaga kami ya Allah daripada bahaya COVID-19 ini. Kami nak berdakwah, nak sebarkan ajaran Islam, ajar Al-Quran. So wahai COVID, kembalilah kamu ke tempat asal kamu. Bersihkan dunia ini supaya manusia kembali kepada kehidupan semula jadinya, asalnya. Kami sudah menyesal. Ini sekiranya punishment daripada Allah. Kami dah menyesal dan mengaku kesalahan kami, ya Allah. Kami cuai, kami berdosa, banyak buat maksiat, durhaka kepada Allah dalam bentuk berbagai-bagai. Walaupun begitu Allah tetap memberi rezeki, memberi makan, memberi minum, memberi sihat. Itulah cara Rasulullah SAW bagaimana berinteraksi dengan ibadah. Setiap hidupnya, dalam kehidupan dia.
terus bersegera mengerjakan salat. Bahkan dalam hadis yang lain, arihni ya Bilal. Arihni, rehatkan hatiku, gembirakan hatiku, relaxkan aku dengan bersalat. Wahai Bilal, azanlah cepat, aku nak solat. Makna begitu. Jadi solat itu tempat kita datang mengadu pada Allah, meminta pertolongan pada Allah dan sebagainya. Jadi dalam ayat 153 ini ada kaitan sangat dengan ya ayuhan nas tadi. Jadi Ustaz cara Ustaz bawa mencari ayat-ayat yang berkaitan supaya kita mudah faham. Ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Maksudnya 3 level di situ, manusia. Sekarang kita orang beriman sudah diberi perhatian oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang umum tadi. Termasuk orang beriman, kamu juga masuk dalam manusia, dengarlah seruan Allah, beribadahlah kepada Allah. Sekarang khusus kepada kamu, wahai orang beriman. Umat Nabi Muhammad sekarang. Semua umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu. Kamu nak jalan ibadat kehidupan, menjalani kehidupan bersyariah ini bukan senang, cabaran. Dengan sebab itulah aku beri pahala banyak pada kamu. Janjikan syurga. Maksudnya begitu. Maka untuk memudahkan kehidupan kamu, mintalah pertolongan kepadaku. Dengan cara ramuan yang diberi olehku. Bukan cari-cari sana sini ramuannya. Dalam Quran ada ramuan. Tuhan dah bagi dah ramuan untuk menghadapi kesusahan hidup dalam menjalankan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala ini. Sabar dan bersolat. Ini ayat 153. Kerana Allah bersama dengan orang-orang sabar. Allah bersama orang sabar. Kalau kita orang sabar, Allah bersama kita. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Itu ulama-ulama dulu ajar anak-anak. Allah selalu bersama aku. Allah melihat aku. Allah menjadi saksi atas segala perbuatanku. Dia ajar anak-anak yang faham Arab ni baca tu. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Kita dah tua apa kan ucap itu? Allah ada bersama aku. Allah melihat aku. Allah saksi aku. Mana macam tu? Jadi ayat ini jelas. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama. Bersama siapa? Orang yang sabar tadi. Masuk sabar sini pula dalam kitab tafsir, dalam tadabbur ni, saya boleh cari baca quotation daripada kitab yang saya ambil daripada kitab tafsir dan kitab tadabbur. Dalam ayat 152 ini dalam kitab tafsir dalam Ibnu Katsir, saya ambil daripada Ibnu Katsir. Kita undur ke belakang satu ayat. Dalam surah Baqarah 152. Sebab 153 tadi Allah menyuruh. Sebelum tu apa? Ini cara kita nak tengok ayat Al-Quran. Kita jangan baca mendatar gitu. Kita tengah tengok kiri kanan. Ataupun tema dia. Ada setengah-setengah Quran tu, dia warnakan ayat-ayat yang satu tema. Mudah ada. Cetakan berbagai-bagai sekarang ni. Ada yang tajwid, ada wakaf ibtidak, macam-macam. Ada berwarna. Ada satu mushaf, dia warnakan mengikut tema. Satu page tu ada 2-3 warna. Tema dia ni, tema ini, tema ini. Supaya kita mudah faham kaitan ayat dengan ayat. Tapi kalau page lain-lain, surah lain memang kena study lah. Kena kaji, kena dengar tafsir, pengajaran daripada ulama-ulama. Okey, ini yang mudah kesimpulan. Bila kita cari ayat seruan dalam Al-Quran, kita kena tengok kiri kanan dia. Apa sebelumnya, apa selepasnya. Seperti ayat 21 saya tak syarah pada bulan lepas. Allah mula-mula dia keluar seruan itu, dia bawa dalil. Kenapa kamu kena sembah aku? Ada cerita semua nikmat-nikmat dia, tengok pada alam ciptaan dia. Jadi itu ayat-ayat selepas itu bukan saja arahan suruh, tapi tengok apa dia Allah cakap lagi. Kenapa dia suruh itu? Karena dia mencipta. Mana bukti dia berkuasa? Dia cerita semua tu supaya manusia ni boleh faham, boleh menerimanya sebagai Tuhannya walaupun sudah janji dahulu. Dialah pencipta kita. Begitu juga dalam surah 153 ayat 153 ini. Kita undur ke belakang satu ayat. Bunyinya,
Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat pada aku ingat kamu. Macam tadi, kalau kamu bersabar, aku bersama kamu. Sekarang, ingatlah aku, zikir salah satu channel untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala seperti saya sebut. Aku akan ingat kamu. Basahkan lidah dengan zikir, hati selalu ingatkan Allah. Allahumma ma'i, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah, puji. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semua dalam bentuk zikir-zikir itu yang warid daripada Rasulullah SAW, yang ada dalam Quran, kita sebutkan lidah kita dengan hati kita hadir, ingat apa kita sebut, maka Allah akan ingat kita. Apa lagi nak? Dan Tuhan ingat kita, kita tak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Fadhkuruni, fi'il amar itu mana suruh. Sebutlah aku ingat kamu. Washkuruli, dan berterima kasihlah kepada aku, bersyukurlah pada aku. Wala takfur, jangan kamu mengkufuri. Kufur pada Allah, kamu makan rezekinya, kufur pada Allah, derhaka pada Allah siang malam. Kamu hidup dengan nyawa dia, dengan oksigennya, dengan airnya, dengan makanannya. Masya Allah, tubuh yang sihat. Wala takfurun, jangan kamu mengkufuriku. Jangan kufur nikmatku. Lepas tu baru datang ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Selepas Allah Ta'ala sebut, ingatlah aku, berterima kasihlah kepada aku, maka dia sebut lepas tu, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada aku. Itu maksud dia. Memang cantik urutan dia tu. Susunan ayat begitu hebat. Rugi bagi kita tidak merasai dan menjiwainya. Ista'inu. Kamu dah ingat aku. Kamu dah berterima kasih kepada aku. Mintalah pertolongan kepada aku. Dan setelah dalam surah Fatihah, Allah dah ajar kita supaya berdoa kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu pengakuan. Hanya engkau kami sembah. Hanya engkau tempat kami minta pertolongan. Sekarang dalam ayat ini, ista'inu. Tuhan kata, minta pertolongan. Minta. Sebab kamu hidup di dunia ini, banyak cobaannya. Itu dalam surah lain disebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu. Ini tempat ujian di sini. Maka ujian itu bukannya kita senang lenang. Mesti ujian itu makna susah. Kena ada sabar. Kena ada solat untuk meringankan jiwa kita dalam menghadapi atau bertekanan cabaran tadi. Ramuan sudah juga diberi oleh Allah Ta'ala. Mintalah pertolongan. Dia kata, bersyukurlah pada aku. Berzikirlah aku selalu. Mintalah pertolongan kepada aku. Dengan cara ramuan yang aku beri ni. Dengan sabar. Apa maksud sabar ini? Saya akan sebut sekejap lagi. Dan dengan solat. Ini ayat 153. Seseorang manusia, ini dalam tafsir ini tafsir sebut Ibn Katsir. Seseorang hamba itu dalam dua keadaan. Ini nak kaitkan ayat 152 dengan 153. Manusia dalam dua keadaan. Keadaan pertama, dia senang. Senang, happy. Tak ada masalah. Semua orang ada tu. Cuma banyak sikit, lama dan pendek. Ada orang tu senang. Dilahirkan sampai senang. Tuhan bagi rezeki kepada dia. Senang segala macam bentuk kesenangan. Sebelah lagi daripada koin kehidupan. Satu belah namanya nikmat. Kesenangan. Diberi oleh Allah SWT. Dengan kesenangan itu, apa kita kena buat? Bukan terima senang saja, senyap. Senang, senyap. Nabi aja kita. Orang mukmin ini dalam semua hal
dia dapat pahala. Nabi ajar pada kita macam mana kita nak berinteraksi dengan kesenangan. Jangan kita terima senyap je. Orang buat baik pada kita, kita kata thank you. Terima kasih Tuan. Allah duk buat baik kita 24 jam. Daripada kecil sampai ke tua. Diberi segala macam. Tak pernah berterima kasih kepada Allah. Bahkan yang berani menderhakakan terang-terang kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Walaupun begitu, Allah sifatnya Rahman Rahim. Pemurah dan penyayang. Tetap memberi. Sebab dia ciptakan makhluk ini. Dia beri rezeki. Dia beri pera. Dia bagi peluang. Sampaikan dakwah. Mereka dengar. Lepas tu mereka ingkar lawan, degil. Dengan sebab hawa nafsu dan syaitan. Itu hal dia. Muhammad Huzaif. Masya Allah, syukran. Zainul. Okey, ada nama-nama keluar dalam skrin. Terima kasih. Jadi, keadaan pertama, kita dapat nikmat. Banyaklah nikmat. Kalau kita nak bilang, in ta'udu ni'matallahi lan tuhsuha, kamu tak akan dapat bilang. Banyak sangat, catik. Banyak sangat. Banyak sangat. Saya dah bercakap ni, nikmat Allah Ta'ala ni. Sehat, boleh bercakap dengan bahasa yang betul, otak waras, mata nampak, telinga dengar. Nak bilang habis sampai petang tak habis, banyak sangat. That is the one aspect. Tindakan kita, action perlu kita buat. Sebut dalam ayat 152 tadi, ushkuruli. Syukurlah kepadaku atas nikmatku yang banyak tadi. Dalam hadis Nabi, in asabat hussarra'u syakar. Apabila dia dapat nikmat, senang hati, bersyukur, maka dia dapat pahala. Sebab tu dia tahu orang beriman dalam keadaan apa pun dia akan dapat pahala. Fi khair. Dia dapat benda baik. Lepas tu satu aspek yang lain, manusia ini, hal yang lain, kondisi yang lain, manusia menghadapi niqmah. Bezanya titik saja. Ni'mah. Ain jadi qaf. Niqmah. Niqmah ini maknanya kesusahan, kecelakaan, keperitan, kepahitan hidup. Itu namanya sunnah alam. Kalau tidak, tak panggil dunia ini. Matahari tidak selalu terang. Kadang-kadang masih siang hari tapi gelap sebab awan datang. Yang malam confirm gelap. Siang hari pun kadang-kadang gelap sebab ada awan tebal. Maknanya there is life. Dan dia bukannya structured. Maksudnya ada format dia. Pukul 8 terang, pukul 9 mesti gelap. Tak ada. Itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Yang baca kaji cuaca tu dia jangka. Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Mengikut sains yang dikaji, ilmunya, format bentuk aliran udara macam ni akan turun hujan. Tapi berlaku atau tak berlaku tu kerja Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi Allah SWT sendiri dah tunjuk pada kita kat luar sana. So kehidupan kita macam tu juga. Disangka terang sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Allahu Akbar. Itu bahasa-bahasa macam tu. Jadi sekiranya kita ditimpa kesusahan, nama niqmah tadi, kita tengah mewah, tengah gaya bersihat, bergaya, jawatan besar, gaji besar, tiba-tiba jatuh sakit. Wal-iyazubillah, sakit pula tu kronik. Habis duit simpanan. Subhanallah. Buat perubatan. 60,000, 70,000, 100,000. Kos perubatan. Tak habis-habis. Tak sembuh-sembuh. Itu kerja Allah Ta'ala. Kita berubat. Tapi duit tu habis dah. Simpanan kita. Insurans pun habis. Tambah lagi duit. Rumah gadai jual. Ada berlaku macam tu. Jangan marah ke Allah Ta'ala. Sebab Tuhan ada cerita ada kehidupan macam tu. Nak menghadapi kehidupan, kena sabar dan solat. Maka bila datang susah tadi, Nabi buat apa? Idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Dia terus menyegerakan kepada solat. Sabar dan solat. Itulah ramuan yang diberi Allah SWT. Maka ayat 152 ini, Allah suruh bersyukur
Bila kamu dapat senang. Dan memang hidup kita ni adalah penuh dengan kesenangan. Kita rasa tak rasa saja. Syukurlah. Syukur itu doa. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita puji Allah selalu, Allah tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Sekali kamu bersyukur, aku tambah lagi. Sebab maknanya engkau kenal aku ni yang pemberi rezeki. La in syakartum la azidannakum. Tuhan suruh bersyukur sebab dia nak bagi lagi ni. Masalah kita tak reti bahasa kata. Makan kenyang, pakai mewah, naik kereta, bom rumah besar siang malam dong tapi enjoy buat maksiat. Allahu akbar. Jadi kita harap kita semua bersyukurlah kepada Allah SWT. Bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, alhamdulillah tak mati lagi. Sedangkan tidur itu sepupu mati dah tu. Tuhan bangkit semula lepas tidur. Syukur, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Itu dia ajar. Segala-gala, alhamdulillah. Syukur, nikmat banyak. Maka Tuhan ganti lagi. Tuhan bagi banyak lagi. Maka ayat berikutnya untuk melengkapi kehidupan manusia. Tadi kata manusia dalam dua hal. Ayat 152 menceritakan aspek yang manis. Aspek happy. Bersyukurlah kamu. Kenapa? Satu aspek kehidupan manusia itu hidup dalam keadaan senang. Ayat 153 ini ayat satu aspek kehidupan yang lain. Itu kaitan ni. Kalau kita baca satu-satu, kita baru faham. Kalau baca sekerat, maknanya ni tak relate antara each other, kita tak faham. Sebab tu tafsir membantu kita memberi jalan untuk memahami ayat-ayat ini. Apatah kalau kita baca kitab tadabbur pula, dia cari inti pati dalam tafsir itu pula. Apa idea yang penting dalam surah ini, ayat ini, muka surah ini, yang boleh kita faham, hadam dan lakukan segera. Dan boleh melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Bermula daripada hari itu kita sedar, ya Allah tersentak. Sebelum ini aku lalai, ya Allah. Tak pernah bersyukur. Semayang buat cincai-cincai je. Itu sifat orang munafik. Orang munafik dia kata, bila lagi semayang dah bentuk malas-malas. Qamu kusala. Tidak kata nikmat dengan solat itu. Nabi nikmat. Solat itu ubat dia. Ubat ni mana dia menyanjung, buat dengan baik. Dengan penuh seronok, sayang. Sebab inilah rahsia kekuatan dia. Solat kepada Allah Ta'ala, bukan solat kepada batu. Solat kepada syaitan, buat apa? Doa kepada benda makhluk yang tidak ada memberi manfaat. Bergantunglah kepada Allah yang maha perkasa, yang maha memberi rezeki. Kekuatan sebenar, yang agung sebenar. Itu maksud dia. Jadi kaitan ayat 152, 153, walaupun 152 itu tidak ada ya ayyuhallazina amanu ka ya ayyuhannas, tapi bila kita jumpa ya ayyuhallazina amanu atau ya ayyuhannas, tengoklah ayat sebelum dan selepas. Selepas itu maknanya apa Tuhan nak cerita. Yang sebelum tu apa kaitan dengan ayat dengan kita sedang baca. Ini ulama tafsir dalam Ibnu Katsir ceritakan kaitan 152 dengan 153 ialah dua aspek kehidupan manusia. Aspek senang dan aspek susah. Bila senang, kamu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Washkuruli wala takfurun. Tapi sebelum itu, uzkuruni. Ingatlah Allah selalu. Maka Allah akan ingat. Ingat pada Allah masa senang, masa kamu susah, Allah akan bantu kamu. Jangan masa susah saja pergi solat hajat, minta tolong, masa senang lupa. Ni sepanjang COVID ini, Masya Allah. Selalu semayang hajat minta. Baguslah. Tapi bila aman damai, dah lupa balik. Ini cerita Al-Quran. Orang kafir dah tengah laut, datang gelombang besar, yang tak mengaku Tuhan pun, oh my God, tolonglah, oh my God. Padahal dia komunis. Itu cerita-cerita. Masa dah cakap space running out. Itu telefon saya ni. InsyaAllah nak habis lah. Jadi, dua aspek ini tak sempat nak masuk ayat yang tema baru. Ini tema ibadat. Yang ayat 21 dengan 153 ini tema dia ibadat. Kupasan. Jadi kalau masuk tema baru tak sempat 10 minit ini. Saya janji tadi nak
masuk ayat baru, tema baru. Ayat-ayat An-Nas yang baru dengan ya ayyuhallazina amanu yang baru. Jadi ada padanan. Tuhan dah susun, Masya Allah, cantik. Kita tak perhati, tak rasa. Walau tak perhati, Allah, cantiknya susunan. Kita tengok senaraikan ya ayyuhan nas, ada 20 ayat dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu banyak. Dan surah Baqarah ya ayyuhan nas ada 2. Dia ada 20. Kalau ya ayyuhallazina amanu banyak sampai. Jadi dalam Baqarah ni ada 12 tak silap ya ayyuhallazina amanu. Ustaz cek balik, tak silap 12. Ya Nas ada 2 saja. Jadi Ustaz compare satu-satu. Apa bentuk arahan ya ayyuhallazina amanu? Apa bentuk arahan ya ayyuhan nas? Lembut kepada manusia umum. Termasuk kita dalam tu. Bila kita pergi kepada ya ayyuhallazina amanu, dia khusus. Hukum-hukum khusus orang telah masuk Islam dan sanggup melakukan apa perintah Islam. Ayat direct, kadang-kadang sebut solat, zakat, berakhlak mulia dan sebagainya, khusus. Tapi untuk manusia diperingatkan secara umum. Dan kita masuk dalam golongan manusia yang umum tu. Itu. Jadi, satu poin lagi, ada 8 minit lagi. Jadi wajah aspek kehidupan manusia 2. Satu aspek senang dan aspek susah. Apabila dia senang, dia syukur, dapat pahala. Dia dapat kesusahan, dia sabar, buat solat, minta pertolongan Tuhan, dapat pahala. Ini 2 cara, 2 aspek kehidupan manusia. Kita tahu benda itu senang saja. Selalu dalam kebaikan. Itu hadis Nabi SAW. Dalam ayat ini juga, Allah suruh kita minta pertolongan dengan sabar. Dan Allah itu bersama dengan orang sabar. Ulama menerangkan, apa maksud sabar di sini? Kategori sabar itu, 3 jenis. 3 bentuk sabar. Yang sebut sabar mudah. Sabar. S-A-B-A-R. Arab kata sabar. Sabrun. Bukan sabarun. Sabrun. Buah mati. Sabr. Apa makna sabr? Dalam konteks ini, pertama, sabar untuk tidak terpedaya dengan perkara-perkara haram. Contoh, rasuah. Allah senangnya, sukanya dapat duit. Nah, kita ada jawatan besar. Orang bagi sahut ke 1,000, 2,000, 10, 100,000. Senang kan duit tanpa usaha. Kita jangan terpedaya dengan haram tu. Riba begitu juga. Dan perkara-perkara haram yang lain banyak. Judi, arak. Dan segala macam bentuk larangan-larangan Allah. Sabar, jangan terliur. Jangan tertipu dengan daging haram. Daging haram, daging manusia yang tidak akad nikah, dan daging hayawan yang tak sembelih. Sekarang kita disibukkan dengan isu semasa sekarang, isu kartel, daging yang dicop halal palsu. Wallahu alam. Semua orang tahu. Jangan kita terpedaya. Itu tema yang berikutnya lah, nanti kita bincang tentang makanan, pemakanan. Jadi jangan terpedaya dengan perkara haram ini. Maka kita sabar menghadapi benda haram, maka itu termasuk dalam kategori sabar dan diberi pahala. Dalam hadis banyak, kalau tak saya sebut, seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk berzina dengannya, maka dia menolak. Dia sudah duduk dah. Memang ready itu masuk gear. 1, gear 2, 3, 4. Makna macam tu. Itu adalah Ahmad Rasulullah. Maka dia teringat kepada Allah Ta'ala sebab perempuan itu sepupu dia. Dia kata, ingatlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Sebenarnya ini bukan hak engkau. Dia mesti oleh pemunyanya, pemiliknya yang hak. Setelah melalui akad nikah. Ni kita pakai hentam aja. Tak boleh. Itu contoh, terpedaya dengan benda haram. Dan mudah. Senang dan lazat. Nombor 2, sabar mengerjakan taat. Sabar mengerjakan taat. Buat haji, Masya Allah, susah. Betul tak? Susah haji, tunggu giliran apa, sabar. Lepas tu dapat pula kita dah umur tua. Lepas tu sekarang dah tak hak umur pula. Macam-macam lah. Umrah kita, haji kita. Lepas tu kena keluar duit 2.5 zakat pun. Allah fikir duit kita ada 1 juta. Banyak tu 2.5 fikir. Padahal Tuhan bagi 1 juta, 2 juta. Tak fikir banyak dapat free tu Tuhan bagi tu. Kemudahan Tuhan bagi projek, bagi apa segala macam kan.
Duk dapat hak nak keluar tu payah. Itu contoh. Sabar untuk menjalankan taat, zakat, puasa, lapar dahaga sebulan. Susahnya tak makan nasi. Ada nak makan sebelah bulan. Mana macam tu. Bukan tak makan langsung 4 jam. Sekejap aja daripada subuh sampai maghrib. Itu contoh. Tapi sebab otak kita ni selalu dibiasakan dengan maksiat, nampak benar taat tu jadi berat. Jadi nombor 1, sabar menghadapi benar larangan Allah. Dan sabar menjalani ketaatan kepada Allah. Dan ulama kata, menjalani ketaatan kepada Allah ini, sabar dan menjalani ketaatan akan dapat pahalanya lebih. Aksaru sawaban. Kenapa? Misalnya kita tak makan babi, tak minum arak. Kita tak ada effort, tidak ada tenaga, tidak ada habis masa untuk tidak makan itu. Tapi kita niat tadilah, kita niat buat benda larangan, kita tak nak. Maka Tuhan bagi pahala. Tapi bila nak buat benda taat, kita kena plan. Nak ambil wuduk dulu, pergi ke masjid, baru dapat 27. Tak? Tunggu waktu azan, qamat, semayang. Kena ada effort. Kena ada time tertentu, tempat tertentu, masa tertentu, masa umrah, masa haji, masa zakat, masa puasa. Ada masa dan tempat dia. Dan cara dia. Itu mana ada effort. Kerana effort itulah, ataupun kesusahan-kesusahan itulah, maka Tuhan kata, dan dalam tafsir ini akan diberi pahala yang lebih. Kerana itu maksudnya. Maksud ibadat itu yang lebih banyak ialah menjalani ketaatan kepada Allah dalam segala bentuk dalam kehidupan ini. Kita nak benakan negara Islam. Undang-undang syariah. Usaha. Kena berusaha payah. Sampai hari ini tak di-approvekan lagi. Banyak dalam negara-negara di dunia ini berusaha ke arah itu. Tak dapat dengan berbagai-bagai alasan. Contohlah, kalau dahulu tak ada sekolah tahfiz, sekarang sekolah tahfiz banyak. Alhamdulillah. Dulu payah dapat satu kat masjid negara, sekarang dah banyak. Contoh. Jadi usaha-usaha orang tu, nak buat sekolah, cari dana, nak cari guru yang hafiz, yang guru yang baik. Jadi itu usaha untuk menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan sabar yang ketiga. Satu, menjauhi larangan. Nombor 2, menjalankan ketaatan. Sabar menghadapi ujian, bala, bencana yang bukan kita punya buat. Tuhan dah tentukan. Tuhan dah tentukan. Contoh, tsunami baru ni. 250,000 rakyat. Indonesianya, Sri Lankanya, Thailandnya. Lepas tu, kalau banjir kat mana-mana seluruh dunia ada kebakarannya. Lepas tu ada aksiden setiap hari ada. Atas jalan raya, aksiden macam-macam bentuk. Itu di luar dugaan kita. Daripada Allah SWT, kita tiba-tiba bankrupt. Tiba-tiba kematian keluarga. Macam-macam lah. Semua bentuk ujian itu, kita sabar menghadapinya. Maksud sabar tadi, kita ingat pada Allah Ta'ala terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati saja sebut inna lillahi ni. Kita punya Allah. Kepadanya kita akan kembali. Nasib baik nyawa ada lagi. Diambil orang lain. 1, 2, 3. Bukan kita lagi. Itu inna lillahi. Kita semuanya hak Allah. Daripada Allah dan kembali kepada Allah. Maka tenang jiwa kita. Tak berserabut. Itu sabar atas dugaan ujian musibah. Bala-bala. Covid sekarang ni, tengok. Mungkin ada keluarga kita, Masya Allah. Banyak cerita nak sebut bab Covid ni. Ada kawan jiran kita, saudara kita, keluarga, ada satu keluarga. Macam-macam cerita lah kita dengar. Musibah berlaku, itu Tuhan punya kerja, bukan kerja kita. Sabar, sabar, sabar. Itu maksud sabar 3 jenis. Jadi, kesimpulannya tuan-tuan dan puan, ayat 21 dengan ayat 153 berkait rapat. Dan 153 itu nak faham, baca ayat 152. Iaitu syukur pada Allah ketika senang. Ayat 153 bersabar apabila kita menghadapi kesusahan. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang bulan Februari, saya akan sambung ayat seruan lain. Nampak temanya 2 ayat yang berbeza, ya ayuhan nas dengan ya ayyuhallazina amanu, tapi temanya sama. Cantik sekali Allah susun dalam surah Al-Baqarah ini. Ini tujuan kita tadabbur. Walaupun kita tak faham Arab, kita baca tafsir, terjemah Melayu, baca Pimpinan Rahman, terbitan JAKIM tu atau Jabatan Perdana Menteri.
dan tafsiran-tafsiran ringkas ada dalam bahasa Melayu. Kita cuba minta doa kepada Allah. Ya Allah, saya nak faham kitab kamu ini. Tadabbur, bimbinglah aku. Jadi jangan nak fokus kepada hanya tajwid sampai ketua. Tajwid taranum. Bagus benda tu. Tapi kalau kita muda, baguslah. Bila dah tua ni ada berapa minit lagi nak mati. Tak ada masa nak bertaranum. Contoh minta maaf lah saya sebut sini. Jadi kita kena tahu apa aulawiyat, priority kita masa ni. Jadi kita cubalah mendampingi Allah Taala melalui Al-Quran Karim, melalui solat, melalui zikir, melalui bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah channel-channel yang kita ada switchnya untuk communicate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.